Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini ialah satu bab yang telah datanglah, barang yang telah datanglah pada ini bab menyatakan tentang aish. Aish ini sejenis roti gandum, makanan asasi orang Arab. Nah, artinya pada menyatakan makanan asasi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita pada malam ninya masuk bab yang ke-9. Bab yang ke-9 daripada 56 bab. Banyak lagi lah. Nah, baru bab yang ke-9 daripada 56 bab. Nah, hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Abu Isa Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu tentang kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-9 ni para hadirin sekalian ialah bab yang telah datanglah hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
makanan asasi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aish ni ialah sejenis roti gandum. Sebab tu kalau kita pergi Arab, terutama di Mesir itu, roti yang dimakan oleh orang-orang Arab Mesir itu dipanggil aish baladi. Aish baladi. Roti makanan asasi bagi orang-orang Arab Mesir. Aish baladi dia panggil. Tu aish tu kalau orang panggil naik harga, mengamuk orang Arab. Makanan asasi dia. Macam kita berah lah. Berah ni sudahlah. Kalau melambung naik enggak mahal nyaya. Tu. Jadi orang Arab sananya makanan asasi dia orang itu ialah roti, gandum, roti yang diuli jadi roti, maka dipanggil aish. Roti aish dipanggil. Baik. Seterusnya kata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, mencerita akan kami oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala, berkata ia Qutaibah, haddatsana, mencerita akan kami Hammad bin Zaidin, oleh Hammad bin Zaid, an Ayyubah, daripada Ayyub, an Muhammad bin Sirina, daripada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni Al-Basri, Basrah, Al-Ansari, dia daripada keturunan Ansar. Beliau ni imam fi waktihi, dia ni imam pada waktu dia lah. Pada zaman itu dia tu seorang imam. Imam fi ulumiddini bil Basrati. Dia ni orang tok guru, orang yang diikut oleh orang di negeri Basrah. Peringkat mana Muhammad bin Sirin ni? Tabi'iyun. Ialah tabi'i. Artinya beliau ni mengaji dengan sahabat. Belajar dengan sahabat. Antara lain kurniaan Allah kepada dianya ialah ustuhira bil wara'i, dia ni masyhur dengan sifat waraknya, wa ta'birir ru'yah, dan masyhur dengan kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada Muhammad bin Sirin ini ialah mampu mentakbirkan mimpi. Sehingga dia mengarang satu kitab namanya Tafsir Ihlam, tafsir mimpi. Jadi bukan semua mimpi itu ialah mainan tidur. Tu ada yang mimpi itu bukan mainan tidur. Ada penafsiran dia lah. Jadi bukan semua orang yang mahir dalam mimpi ni. Hanya kurniaan Allah kepada hamba-hamba yang tertentu. Antara lain ialah Muhammad bin Sirin. Beliau ni mahir dalam mentakbirkan mimpi. Sehingga beliau mengarang satu kitab namanya Tafsir Ihlam, tafsir mimpi. Jadi mimpi itu ada yang benar, ada mainan tidur, mainan syaitan pun ada. Tengok pada keadaan kita tidur. Kalau tidur dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan ingat pada Allah Ta'ala, tiba-tiba mimpi. Mimpi itu mimpi sebenar. Tapi kalau tidur tu dalam keadaan lara, sambil-sambil duduk dengar lagu atau duduk tengok cerita Hindustan. Tengok-tengok Hindustan tu raih tidur mbah mimpi tak sudut tak habis tidur dia dengan setan dah tu lagu tu. Maka tak sudut tak habis lah. Jadi ada orang panggil mimpi yang benar dan ada mimpi mainan tidur. Jadi mimpi yang benar tu diberhajatkan kepada ta'bir atau tafsir mimpi. Jadi Imam Muhammad bin Sirin ialah salah seorang yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala pandai mentakbirkan mimpi. Antara lain ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun pandai agak. Namanya Nu'man bin Thabit. Ketika mana dia kecil-kecil, umur 9 tahun, di Baghdad ketika itu pernah diuji oleh Allah Ta'ala satu orang yang mengaku kata alim, akademik, bijak, pandai, namanya Syekh Dahri. Jadi Syekh Dahri ini
Dia masuk ke negeri Baghdad. Dia cabar debat dengan sekalian ulama-ulama Baghdad di hadapan khalifah. Maka setiap daripada syekh yang berdebat dengan Syekh Dahri itu kalah berlaku. Menang Syekh Dahri. Antara lain benda yang dia debatnya ialah, adakah Tuhan ni ada? Kalau kita jawab ada, dia kata duduk di mana? Tiap-tiap benda ada mesti bertempat. Di mana Tuhan tu sekarang? Tiap-tiap benda ada tu mesti bertempat. Jadi Allah Ta'ala ada ke tidak? Ada. Lalu di mana tempat bagi Allah? Tak boleh jawab. Ahli ulama kita jawab tak bertepat. Tak terima, dia kata tak bertepat. Mesti kena bertepat. Tu. Akhirnya sekalian ulama-ulama Baghdad tu pergi kepada Tok Guru Imam Abu Hanifah, namanya Hammad, Imam Hammad. Syekh Hammad ni gelisah dia. Bila dah tutup guru lain semua kalah berdebat dengan Syekh Dahri. Syekh Dahri ni orang etis lah, orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan. Jadi akhirnya tu disampaikan hajat Syekh Dahri untuk berdebat dengan Syekh Hammad. Syekh Hammad gelisah. Dalam hal gelisah tu dia tidur bermimpi. Mimpi dianya ada sebuah kebun yang subur buah-buahannya, subur tanaman-tanamannya. Tiba-tiba datang seekor babi masuk buat khianat, makan habis buah-buah, buat khianat, hancurkan tanaman-tanaman. Bila dia nak terkamkan ada satu pokok tu, buah pokok dalam kebun tersebut, babi tu nak terkam, nak buat khianat pada satu pokok tersebut. Tiba-tibanya keluar seekor harimau daripada belakang pokok, terkamlah ke babi, mapuh babi tu. Lalu Syekh Hammad tersedar daripada tidur, menengung dia. Apa ni, mimpi apa ni? Lalu Imam Abu Hanifah ketika tu umur 9 tahun baru. Kecil lagi umur 9 tahun ni. 9 tahun agak darjah berapa Kalau kita darjah 3 darjah 3. Imam Abu Hanifah ketika tu darjah 3 baru. Dia mari ke rumah tok guru dia. Tengok tok guru dia duk menengung macam mikir. Dia kata, tok guru, takut kau nak berdebat esok ni dengan Syekh Dahri ni, nampak duk menengung panjang. Lalu Imam Hammad kata, Syekh Hammad kata, aku bukan duduk fikir pasal nak berdebat esok. Aku duduk fikir pasal mimpi aku yang pelik saat ni. Saat ni aku tidur tu mimpi, dia kata. Mimpi ke apa? Ceritalah dia kepada anak murid dia Imam Abu Hanifah. Bila dengar cerita tersebut, Imam Abu Hanifah pun minta izin. Kalau tok guru izin, hamba nak tafsir lah. Kalau tok guru izin, kalau tok guru tak izin, biarlah. Lalu tok guru dia kata, kalau mu pandai tafsirlah, aku nak dengar. Aku pun tak tahu. Tengok. Jadi ilmu ta'bir mimpi, tafsir mimpi ni bukan semua orang boleh. Kurniaan Allah kepada orang tertentu. Antara lain di kalangan para nabi itu ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Seorang nabi yang juga diberikan kepadanya ilmu ta'bir mimpi. Lalu kata Imam Abu Hanifah, kebun hak tok guru tengok tu ialah negeri kita Baghdad ni lah. Dan pokok-pokok yang berbuah ranum tu ialah alim ulama dengan madrasah-madrasah dia, pondok-pondok dia. Dan babi hak tok guru tengok masuk buat khianat dalam kebun tu, itulah Syekh Dahri hak nak berdebat dengan tok guru esok. Maka sekalian pokok-pokok dalam kebun tu habis hancur lebur tu, tutup guru di negeri kita ni habis kalah debat dengan Syekh Dahri. Tinggal satu pohon lagi. Pohon itulah madrasah tok guru. Madrasah kita ni lah. Buah-buah tu tok guru dah. Jadi esok dia nak terkal ke tok guru. Tapi tak sempat nak terkal, dia kata jangan bimbang.
Harimau hok keluar belakang pokok tersebut, ambo hok tok guru. Tu ni. Tu. Ambo hak ke tubik. Nah, tok guru duduk-duduk ya, santai-santai. Tak payah duk bimbang apa. Nah, harimau hok keluar daripada pokok tu, daripada belakang pokok tu, sayalah. Nah, ambo lah katanya Imam Abu Hanifah. Gitu ke? Jadi tok guru esok tak usah debat. Nah, malu tok guru debat dengan dia. Tarah tok guru tak layan dah benda-benda bodoh lagu tu. Nah, lok ke anak murid ya. Itu lagu tu. Jadi ubahlah panel debatnya esoknya. Banner ke apanya turun balik. Akak banner baru pula. Siapa? Hok nak berdebat dengan Syekh Dahri ni budak umur 9 tahun. Jadi bila tiba esok ke ya, Imam Abu Hanifah ni sengaja mari lambat. Dia sengaja mari lambat. Gelisah orang dalam dewan duk menunggu. Kata nak berdebat tak mari-mari, kata takut ke lari ke lah. Lari ke lagu mana. Dak mari Syekh Imam Abu Hanifah dak mari awal. Dia saja mari lewat. Akhirnya sapalah setelah berjam-jam duk tunggu ni, marilah Imam Abu Hanifah budak kecil halus. Syekh Dahri tengok, siapa nak berdebat? Mu ke? Saya lah. Dia kata. Mu tahu tak? Ulama-ulama dalam negeri mu ni yang serbannya besar-besar. Itu dalam kitab sebut tu. Nah. Jubah lengan, jubahnya luah-luah. Tu orang tutup guru dulu, dia pakai serban besar. Jubah tu labuh, luah. Sebab apa? Ini buh kitab lah ni. Buh kitab dalam jubah dia, dengan jubah dia, buh kitab lah ni. Semua kalah debat dengan aku. Tiba-tiba mu budak 9 tahun nak mari debat dengan aku. Fikirlah dulu, agak-agak lah sikit. Syekh Dahri kata ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, jangan tengok romo, kata. Jangan tengok di serban, jangan tengok di jubah. Kita terak dulu nak tahu betul ke tak. Layak ke tak nak berdebat. Jadi Syekh Dahri pun tanya, baik, kalau nak berdebat aku nak tanya soalan. Pasal apa mari lewat? Janji pukul 9, pukul 12 aku sapa ni. Mari lewat benar ni. Katanya Imam Abu Hanifah. Dia kata gini, rumah aku ni sebelah sungai. Jadi bila aku sapa di tebing sungai, perahu-perahu semua sudah pergi ke seberang dah. Jadi aku menunggulah perahu ni mari balik kepada sebelah aku tunggu ni lah. Tak mari-mari. Tiba-tibanya ada satu pokok di tepi sungai tu tumbai sendiri. Lalu depan aku. Aku pun naik atas pokok tu, gerak sendiri. Mari pakai seberang ni. Kata Syekh Dahri. Soh-soh gila dia kata. Dia ni. Mana boleh jadi sendiri? Tengok dia ni. Mana boleh benda ni jadi sendiri? Tumbai sendiri, lalu depan matamu sendiri, pas mu naik atas pokok tu gerak sendiri mari seberang ni. Mana benda boleh jadi sendiri? Mesti ada hak menumbai ke dia. Yang menggerak ke pokok tu. Yang mendayung kita kata dah. Kalau gitu, langit bumi tak boleh jadi sendiri lah kata Imam Abu Hanifah. Tak terima lah, tak terima benda jadi sendiri. Langit bumi ni tak akan jadi sendiri. Mesti ada Tuhan yang menjadi. Tengok. Tu. Katanya Syekh Dahri, baik. 1-0 lah. Kalah dah tu 1-0. Dia pun tanya lagi soalan. Dah kalau Tuhan kata ada, aku kata tak ada Tuhan ni. Kata Syekh Dahri. Kalau Tuhan tu kata ada, duduk di mana Tuhan? Dia guna modal tu pula. Aina Allah? Di mana Allah? Ulama-ulama lain jawab tak bertempat. Gapo? Tak boleh terima. Kalau jawabnya Imam Abu Hanifah. Dia kata, mu ni ada akal ke tak ada? Itulah ada akal. Aku orang akademik, orang berpelajaran. Orang berfalsafah ni, baca buku-buku falsafah. Jadi kalau mu ada akal, cuba mu tunjuk di mana akal mu duduk. Di dalam kepala mu ke, duduk dada mu ke, duduk di mana? Mari tunjuk. Ada ke tak?
Ha. Tak boleh tunjuk dia. Jadi kalau gitu mu tak ada akal. Ada kata. Pah, duduk di mana akal tu kalau ada? Tak boleh tunjuk. Mu percaya ada tapi tak tahu di mana. Boleh pula. Tuhan mu tak boleh percaya. Tuhan ada tapi tak tepat. Kuk mana mu ni? Nah, 2-0. Lalu kata Syekh Dahri. Nah, baik. Kalau betul Tuhanmu ada, cerita kepada aku sekarang apa yang Tuhanmu sedang buat. Tuhanmu buat apa sekarang? Katanya Imam Abu Hanifah, tak kena format ni. Orang hok menanya duduk atas betah, orang hok menjawab duduk di bawah. Nah, biasanya orang hok menanya kena duduk bawah, orang hok jawab kena duduk atas. Dari sini. Mu ni orang menanya tapi duduk atas. Aku orang jawab duduk bawah. Jadi kalau aku nak jawab soalan mu ni boleh. Tapi kena tukarlah format ni. Mu hok menanya duduk di bawah, biar aku naik atas. Syekh Dahri ni ngom bodoh tu kat dia. Percaya bulat-bulat je pun tak apa hamba turun. Tu atas betah naik Imam Abu Hanifah. Dia bawa sekarang ni Tuhan duduk menaikkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Sebagaimana Tuhan menaikkan aku di atas betah ni dan Tuhan menjatuhkan mu daripada betah ni ke bawah tu. Oh, malu dia. Nanti ni inilah kerja Tuhan sekarang ni. Sekarang ni tepat masa ni. 3-0. Pakai kalah gitu ya. Lari kelai. Nah. Itu nak cerita kata apa? Kehebatannya orang panggil Imam Abu Hanifah, setengah daripada ulama yang diberi kurniaan ilmu tafsir ihlam dia panggil. Tafsir mimpi atau ta'bir ru'ya. Nah, ta'bir mimpi. Baik. Antara lain ialah Muhammad bin Sirin. Baik. Qala berkata oleh Imam Muhammad bin Sirin, dia kata mana? Kunna, adalah kami, inda Abi Hurairah, duduk bersama dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kami ni pernah duduk di sisi Abi Hurairah. Wa alaihi, dan di atas tubuh badan Abu Hurairah tu thawbani, ada 2 jenis pakaian. Mumasyaqani min kattanin, 2 jenis pakaian tu yang dicelupkan daripada tanah liat. Kattan ni maknanya dicelupkan daripada tanah liat yang berwarna merah. Fatamakhata fi ahadihima, maka mengkesak hinguhlah oleh Abu Hurairah fi ahadihima, pada salah satu daripada 2 pakaian yang ada pada tubuh dia. Jadi Abu Hurairah macam kita kan, saya hinguh itulah. Nah, faqala, katanya Abu Hurairah, bakhin. Bakhin ni ialah kalimatun tuqalu indar ridha bisyai' wal farhi. Kalimah yang dituturkan oleh orang Arab indar ridha bisyai' wal farhi, ketika mana redha, puas hati dengan sesuatu dan happy dia. Sebab apa? Litafkhimil amri wa ta'zimihi, kerana bangga dengan kerjaan tersebut dan membesarkan pekerjaan tersebut. Jadi bakhin ni dia tak ada makna lah. Dia cuma orang panggil perkataan yang diungkapkan oleh seorang ketika mana puas hati buat kerja sesuatu perkara. Dan gembira, happy. Waktu kita lekat inguh di hidung tak sedap kan. Nanti kita pun ambil lega nak kita kan. Lega nak gitulah. Dia ada bakhin gitu. Jadi kalimah ni kalimatun tuqalu indar ridha bi syai'i wal farhi litafkhimil amri wa ta'zimihi. Kalimah yang dikatakan ketika mana puas hati dengan sesuatu perkara dan happy kerana bangga dengan kerjaan tersebut
dan membesarkan orang panggil KJL tersebut. Tu. Bahin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani. Dia kata, puas hati ya dah. Macam kita bahasa kita itulah. Puas hati ya. Bangga, sambil-sambil bangga ni. Puas hati ya dah. Mengesak hinguhlah oleh Abu Hurairah pada kain katan. Kain katan mana kain cotton itulah, kain mahal. Tu. Kenapa? Karena Abu Hurairah ni ketika mana dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ni orang miskin. Dia ni ketua Ahlus Suffah. Dia ni ketua Ahlus Suffah. Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, kalau tak silap hamba lah, 80 orang ke 90 orang Ahlus Suffah. Orang-orang yang tak ada rumah duduk di Masjid Nabi ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketua dia ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Yaman dia mari, Abu Hurairah ni. Jadi fuak-fuak Ahlus Suffah ni sudah menjadi kebiasaan duduk dalam keadaan ju', lapar. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, banyak hadis-hadis, terutama bila menyatakan bab tentang kelebihan berlapar. Babu fi bayani fadlil ju'i. Bab pada menyatakan kelebihan berlapar. Dinakalkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal Ahlus Suffah. Mana tengah-tengah duk semaya ni, tengah semaya, berdegung, guling bating. Apa? Rebah sebab lapar. Kita rebah bukan sebab lapar, kenyang sangat-sangat. Tu sampai tidur balik sini. Siapa ngata nak ngajar pun rasa berat putih mata ni, hang tengok. Apa? Belum nak ngajar dia 2 buku nasi dulu mari dia sini. Ngantuk rasa. Kalau semaya kat nyengguk, rebah gak. Bukan rebah sebab sebab lapar dah. Rebah sebab kenyang teramat sangat. Tidur sampai dalam semaya. Terbalik itu kita. Sahabat Ahlus Suffah dulu rebah guling bating sebab apa? Lapar. Apa sungguh? Termasuk Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah ni dia pernah lapar kan? Dia tengok sahabat mana mari masjid. Abu Bakar As-Siddiq mari masjid. Dia pun sahaja sudah Abu Bakar semaya berapa nak balik kan? Dia pergi duduk buat tanya soalan. Nah, buat tanya soalan. Apa ya Abu Bakrin, jawab apa kepada masalah ni, soalan ni, tanya. Sengaja sambil berjalan ke rumah Abu Bakar tu. Yalah takut-takutnya Abu Bakar bila siapa kat rumah nak makan tengah hari ni. Nah, siapa rumah dah kita ni, maya makan tengah hari sekali. Doknya Abu Bakar. Siapa-siapa kat rumah, saya masuk dulu lah deh. Pakai tak ajak. Sudah perut lapar ni katanya Abu Hurairah. Dia pergi pula ke masjid nak nanti tengok sahabat mana mari masuk masjid. Omar pula, Omar mari. Ya, sedang Omar boleh ni. Makan tengah hari dah terik ni, nah. Gigi tanya soalan serupa juga dengan Abu Bakar. Siapa kat rumah dak layan weh. Nah, mau masuk dulu deh. Tu, wallahu a'lam lah sebab apa. Bila tiba-tiba Rasulullah baru sampai di masjid, dia pergi tu kak. Nak buat tanya soalan. Rasulullah kata tak payahlah Abu Hurairah nak buat tanya soalannya, bukan aku tak tahu mula apa mai. Hai. Oh ya kau Rasulullah. Apa Rasulullah jugalah apa jiwa. Orang lain tak apa nak faham jiwa hamba ni. Nak tanya 2 3 4 soalan sengaja rapat ke rumah. Nak taknya jepuk masuk. Nak Allah Rasulullah juga faham jiwa. Mari. Rasulullah kata, "Mai. Pergi rumah Rasulullah." Pergi rumah Rasulullah, ambil dia kata ada bejana susu. Nah, ada roti, ada gandum. Nah, mari letak sini. Tapi jangan mu seorang makan. Mu ajak 90 orang Ahlus Suffah ada dalam masjid. Pakak mai nak. Sedak dah Abu Hurairah tadi kata ni. Oh, kita dua Rasulullah kata. Banyak ni nah. Kenyang dah kita terik ni. Ingat kau dia dua dengan Rasulullah jaga omong ya. Kabar-kabar Rasulullah kata, pergi panggil lagi 90 orang Ahlus Suffah.
Saing-saing sekelahmu nak tinggal mana? Mu sorang makannya. Ono lapar ke mana? Dia pun sudah, dia kata gelisah molek. Sudah, tak boleh ambil sikit dulu kau kepada. Tapi tak boleh orang Rasulullah suruh panggil, panggil. Tak ada arah lah. Nampak biasa tak boleh dah. Boleh sikit lah makan ini. Dah lah suruh panggil. Rasulullah pula suruh dia dia tuai susu, dia bui dia cobek roti. Bui. Mu pula Abu Hurairah kena bagi. Dia hak lapar dah. Dia pula kena bagi. Kau bayar ke lagu mana dak ni? Cua. Hak lapar 90 orang dulu boleh minum. Gak duk tengok tekok gula air masuk air susu. Gak minum makan roti minum susu. Allah Cua minum. Cua hui makan minum. Cua. Cukup 90 orang tu kenyai banyak belaka. Tak habis lagi. Rasulullah kata, Abu Hurairah, habis dah makan dah. Makan dah Rasulullah. Kenyai semua. Kenyai tak ada nambah dah. Mu pula. Mu baru makan. Dia pun makan dengan Rasulullah tu kak. Kenyai. Ada lagi. Rasul kata, mu bagi pula ke jiran. Tu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bismillah. Jadi Abu Hurairah ni memang miskin. Saat dia mengaji dengan Rasulullah di Masjid Nabawi tu kan, Allah. Miskin bukan miskin biasa-biasa dah. Tak ada tempat tinggal, tak ada kerjaya, tak ada duit, tak ada gaji, tak ada. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Ikut siapa hak mengaih bukan dia dah. Dia tak ada kerjaya. Rasulullah hak balik makan ahli sufah. Nah itu. Kalau Rasulullah ni tak ada lapar. Tak Rasulullah biasa dah. Rasulullah ni sahabat-sahabat dia ingat kau dia lah hak paling lapar. Apa? 2 batu, 3 sebutir batu ikat perut. 2 butir batu ikat perut. Buka-buka tengok Rasulullah 3 butir. 4 butir kata-kata batu nyikat di perut dia. Mana Rasulullah lebih lapar lagi berbanding dengan orang lain. Itu. Sebab tu lapar ni ialah tali kengkang, lijamun nafsi. Tali kengkang bagi nafsu. Sebab apa? Sebab nafsu ni saat mana Tuhan buat dia, Tuhan suruh mengadap akbil, maka dia mengadap. Tak mengadap selalu. Degil dia. Degil dia. Kena malaikat heret baru dia mengadap. Bila mengadap Tuhan tanya, Man anta wa man ana? Mu siapa, aku siapa? Nafsu jawab, anta wa ana. Mu aku. Tu nak ya nafsu kita ni. Sebab itulah alim ulama kata, nafsul insan, nafsu seorang manusia, akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitana. Terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Nafsu saya seorang ni, saya manusia. Tak tahulah orang lain tak mengaku manusia ke buat. Wallahu a'lam lah. Saya seorang manusia ni, nafsu saya seorang ni lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi nak yakwi. Tu berat kita. Sebab itulah kata-kata orang tua-tua kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu tak betul tu. Tak tahu mari mana, bukan hadis Nabi tu dah. Bukan, tak tahu mari mana. Salah tu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu tak betul. Sebab apa? Sahabat jin hak paling baik siapa? Jin hak paling baik ni ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Jadi sahabat Nabi ni ada hak jin. Ngaji dengan Nabi, ngaji Quran dengan Nabi, ngaji agama dengan Nabi. Dalam Quran ada suratul jin dia bang. Surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi sahabat-sahabat Nabi di kalangan jin ada. Bahkan meriwayatkan hadis kepada orang pun ada di kalangan jin ada. Sehingga ulama mengarang satu kitab namanya Musnad Jin. Hadis-hadis yang bersambung sanad kepada jin. Bahkan ada jin yang minta ulama kita jawab kemuskilan agama. Ada?
Antara lain Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Al-Misri Asy-Syafi'i pernah didatangi oleh anjing, bawa surat di mulut, bagi ke Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Bila dibuka, soalan-soalan yang ditanya daripada jin. Jadi jin ni mukallaf. Jin ni ada mukmin, ada yang baik, ada yang jahat dan sebagainya. Masuk dah waktu, kita tunggu dulu sebab jam punah. أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi nafsu ni apabila diheret, barulah dia mengadak. Bila ditanya mu siapa aku siapa, jawab mu aku. Itu. Nah, itu nafsu, ya jahat dah jahat. Maka bilakah dia ni boleh taat ke Tuhan? Bila dipenjara di dalam laut ju' dia panggil, laut kelaparan. Bila dipenjara, diselam dalam laut ju', laut kelaparan, barulah akhirnya bila Tuhan tanya mu siapa aku siapa, ya anta rabbuna anta rabbi wa ana abduka, mulah Tuhan aku, akulah hamba-Mu. Tu
Nah, jadi bila kau nafsu ni nak boleh jadi taat ke Tuhan, kena belapar. Sebab itulah alim ulama tasawuf kata mana? Arkanul mujahadati arba'atun. Rukun-rukun perkara-perkara yang besar. Orang yang nak mujahadah. Bukan mujauh dah. Mujauh dah payahlah, mujauh dah dengan masjid. Nah, mujauh dah dengan majlis ilmu tak jadi tu. Mujahadah. Apa mujahadah? Yang ni jid wali ijtihad. Sungguh bersisi lengan bercawak kotak atau panggil mujahadah. Tuhan kata dalam Quran walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu. Orang-orang yang bermujahadah pada kami di jalan kami, nescaya kami akan tunjuki dia pada kami. Jadi mujahadah ni ada rukun dia. Mana pak? As-sumtu wal ju'u was-sahru wal uzlatu. Pak. As-sumtu diam. Diam ni maknanya tak cakap perkara sia-sia, apatah lagi maksiat pada Allah. Umpama namimah, ghibah, ngopak. Itu dia panggil as-sumtu, diam. Bukan diam ni mana senyap, tak cakap gapo dia. Orang tanya pun tak kecek. Semaya pun tak baca gapo, pakai tak sah gitu ialah semaya dia kata ni. Bukan gitu. Cakap tu bercakap, tapi bercakap perkara yang makruf. Sebagaimana Allah Taala firman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, Tuhan kata la khaira fi katsirin min najwahum. Tak ada kebaikan di dalam cakap banyak mereka itu manusia. Duk kupu yoya-yoya tak ada kebaikan illa melainkan orang ada kebaikan apa? Man amara bi sadaqati. Orang yang suruh orang dengan sedekah. Tu tengok. Jadi suruh orang sedekah ni bukan perkara hak tak baik. Bahkan baik. Tu tengok. Kalau ada tabung masjid lalu ke apa, kita pun masuk. Orang bawa ucap hari Jumaat kan. Sedekah, sedekah. Jemaah untuk haji apa, sedekah. Bagus tu, bagus. Kita kata, ni tak ada kehomo ya ni, tak ada benda lain. Kita kata tu, hendak kata itu, tu kata bagus tu. Illa man amara bi sadaqatin. Melainkan orang yang suruh orang dengan sedekah. Tu baik, bagus. Au ma'rufin. Suruh benda yang baik-baik, ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau orang yang memperbaiki kualiti kemanusiaan. Memperbaiki orang panggil kualiti manusia. Mana mengajar, tarbiyah dan sebagainya. Itu cakapan-cakapan yang baik. Yang keduanya ialah al-ju'u, berlapar. Itu sebab apa? Sebab tadi supaya nafsu kita tu tunduk pada Allah Ta'ala. Apa kena nafsu kita tunduk? Sebab nafsu kita ni nak jadi Tuhan juga. Syaitan tadi hak kita kata, hak ulama kata nafsul insan akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitan. Nafsu seorang manusia ni lebih keji, lebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni tak pernah mengaku dia Tuhan. Betul tak? Tak pernah ada dalam rakaman Al-Quran atau hadis iblis tu mengaku dia Tuhan, ada. Ada. Sebab tu ambil ayat tadi, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia tu salah. Mana sebaik-baik jin? Jin yang bersahabat dengan Nabi itu baik. Yang mengaji dengan Nabi itu paling baik. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Begitu juga jin-jin yang soleh, yang mukmin, yang taat pada Allah, yang mengaji agama. Tu takkan yang kita nak kata sejahat-jahat manusia. Mana? Firaun tu jahat, paling jahat manusia. Mana sahabat Nabi lebih jahat pada manusia. Betul gitu? Tak betul tu. Hak betulnya lagu mana? Sejahat-jahat jin. Siapa hak paling jahat di kalangan jin? Iblis tadi. Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan suruh para malaikat hormat kepada tu Adam. Semua malaikat hormat melainkan iblis. Lalu Tuhan kata adalah iblis ni daripada jin. Derhaka dia dengan perintah Tuhannya. Jadi iblis tu jin tak? Jin asalnya. Itu lagu tu. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis.
Sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Ha tu hak betul. Nah, tu betul. Apa? Tengok iblis dia kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada tu Adam, karenanya mu menciptakan aku daripada tanah, mu ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Artinya iblis tu mengaku dia tu makhluk, bukan Tuhan. Nampak tak? Dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Sebaliknya manusia seperti Firaun dan anak beranak Firaun, ke bawah ni ada lagi Firaun modern dia panggil. Nah, dia tak mengaku Tuhan pun. Dia duk kira pangkat aku ikut aku, harta aku ikut aku, kaki aku ikut aku, mata aku ikut aku, mulut aku. Yalah tu. Aku tu ana. Hak bercakap ana ni ada 3. Tidak Tuhan, iblis, tidak iblis, Firaun. Nah itu ni. Firaun kata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Oh, tengok. Iblis ngini pala dahsyat menata ni. Nah, berani menata ni. Aku tak berani nak mengaku Tuhan. Tu. Maka sebab tu sejahat-jahat iblis, jahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Hak tu betul. Sebab itulah kita ni setahun, sebulannya Allah Ta'ala suruh juga kita ni wajib kena kecat rasa lapar. Sedangkan Nabi dan para sahabat, terutama Ahlus Suffah ni, seumpama Abu Hurairah, ini sudah menjadi kebiasaan berlapar. Nah, sudah jadi kebiasaan. Tengok apa kata dia. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuqi yara anni bijununan wa ma bijununun wa ma huwa illal ju'u rawahul Bukhari wa Tirmizi. Hadis ni riwayat Bukhari dan Tirmizi. Baik. Persoalannya, kenapakah Imam Tirmizi buat mari hadis ni yang pertama dalam bab pada menyatakan makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis ni tak cerita pun makanan Nabi. Ini cerita tentang Abu Hurairah. Nah, yang Abu Hurairah kata laqad ra'aituni, lepas dia kesak hinguh dia ni. Sebab Abu Hurairah ni apabila dia Rasulullah wafat dah, bahkan di zaman Sayyidina Umar, dia ni jadi gubernur. Kalau kita kata menteri besar lah. Bukan setakat menteri besar, bahkan dia ni jadi ahli businessman. Businessman yang berjaya. Bisnes apa? Bisnes kuda. Jual kuda, bukan pay kuda lah. Kuda. Orang tahu ada juga je. Hak super saya kata jual pay kuda. Bukan. Nego kuda. Nah. Kaya dia akhirnya. Abu Hurairah ni. Jadi sebab tu dia pakai baju mahal. Bila pakai baju mahal dia pun seh hinguh dia. Ada. Hak di baju mahal tu pak ya seh hinguh. Nah, pasti kata bakhin. Tu. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Apa? Puas hati aku. Nak puas hati kata. Tu telah mengeseh hinguhlah oleh Abu Hurairah pada kain hak mahal. Itu ni. Supaya tak ada rasa mari cinta kepada dunia. Dunia ni supaya hinguh. Tu panjang cerita Abu Hurairah. Jadi bila Abu Hurairah ni kaya, maka dia mari teringat ketika mana dia mengaji dengan Rasulullah di Masjid Nabawi mula. Lagu mana? Laqad ra'aituni, sesungguhnya keingatnya aku, dia kata, wa inni, sebenar-benarnya aku ni la akhiru, nak rebuh pesel fima, pada barang baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbar Nabi wa hujrati Aisyah, dengan pintu bilik Aisyah. Mimbar Nabi dengan pintu bilik Aisyah. Satu harinya Abu Hurairah huyung. Bukan rebah. Sebab apa tu? Maghsyiyan alayya. Terlalu dahaga sangat, lalu lapar dan dahaga sangat mengenai atas aku. Bila Abu Hurairah rebah, tergolek di antara mimbar Nabi dengan bilik Aisyah, rumah Aisyah, fayaji'ul ja'i, maka datanglah oleh satu orang yang mendatangi,
Fayadau rijlahu, maka meletaklah kaki dia tu ala unuqi, di atas tekak aku. Nah, letak kaki atas tekak Abu Hurairah. Apa tu? Yara an-nabi jununan. Dia duk ingat kata aku tu, kata Abu Hurairahnya seorang yang gila. Nah, dia geboh, golek gedudang. Mari orang tu pak jejok terus atas kaki Abu Hurairah. Gila dah ni. Apa tahu? Lalu kata Abu Hurairah, "Wa ma bi jununun." Aku ni bukan gila masa tu. Lepas tu apa? Dia geboh guling batin gitu tu. "Wa ma huwa illal ju'u." Tidaklah ia apa? Ia aku terguling batin golek tadi tu illa melainkan al-ju'u, lapar. Jadi hadis ni tak ada cerita Rasulullah ni. Cerita Abu Hurairah ni. Bapa duk mari cerita Abu Hurairah? Sebab Abu Hurairah ketua Ahlus Suffah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Suffah tidak makan apa-apa makanan melainkan makanan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling mengetahui? Ahlus Suffah lah orang yang paling tahu makanan gapo hak masuk dalam mulut Nabi. Gitu. Kalau Rasulullah lapar, laparlah mereka. Kalau Rasulullah kenyang, kenyanglah mereka Ahlus Suffah. Itu Rasulullah dak buat kita lah ni. Nah, buka madrasah agak, tapi hak kenyang, mudilah hak kenyang semua. Bucik buruk-buruk mudih. Nah, tu anak murid tak tahu makan apa, biar dia, nah, pandai-pandai lah. Rasulullah tak gitu. Rasulullah ni ya kira anak murid dulu. Ahlus Suffah makan apa? Macam tadi cerita tadi kan? Suruh panggil habis 90 orang Ahlus Suffah. Suruh ketua kelas Ahlus Suffah ni pula Abu Hurairah sendiri. Hok tuang susu bagi roti. Tuang susu bagi roti. Siapa kenyang semua anak murid Nabi 90 orang Ahlus Suffah, barulah Rasulullah makan. Itu Rasulullah. Lah ni dak mudir dulu bedak. Bucik buruk-buruk mudir dak tu ni. Mudir pun tak mengajar sebab apa? Kenyang sama-sama tu kan. Nah? Tu terbalik ni zaman kita dengan zaman Nabi. Nah itu. Jadi kenapakah dimulakan dengan hadis ni pada bab ni? Kerana orang yang paling tahu Ahlus Suffah lah orang yang paling tahu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana Rasulullah akan beri kepada Ahli Suffah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Maka sebab itulah Imam Tirmizi meletakkan hadis ni, hadis yang pertama di bawah bab ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, Abu Hurairah tu guli batin sebab lapar. Maka Rasulullah bagaimana? Lapar, ya, lebih daripada Abu Hurairah lagi. Rasulullah lapar. Tapi Rasulullah tidak pernah kalah dengan sebab kelaparannya. Tak pernah. Gagah. Itu Rasulullah. Nah, kurniaan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Laparnya Abu Hurairah, lapar lagi Rasulullah. Nah, Abu Hurairah tu guli batin tu. Reboh. Siapa orang mari jijak atas tekak dia, ingat kau dia gila. Padahal bukan dia gila tu duk guli batin tu sebab lapar. Maka laparnya Abu Hurairah, lapar lagi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah kalah dengan kelaparannya. Nah, bahkan ketika mana peperangan Khandaq, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu panjang hadis tersebut. Sahabat-sahabat hak lapar ni, baru sehari tak makan ni, nak katak batu boy, nak gali pagi nak katak batu tu tak gerak. Katak tak gerak. Lapar sehari baru tak makan. Mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pergi akak. Bila akak, sahabat tengok, Allah, 3 batu ikat di perut. Bermakna Rasulullah tu bukan sehari je lapar, beberapa hari dah lapar. Tapi Rasulullah akak katak batu tu pecah beradab, berdebu batu tu. Maknanya Rasulullah gagah. Itu kekuatan fizikal tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh dilawan walaupun Rasulullah lapar. Itu habis. Baik, kalau gitu hadis tadi rawahul Bukhari wa Tirmizi, meriwayatlah akan ini hadisnya oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi.
Jadi apa hak kita dapat ambil pengajarannya beberapa perkara lah. Pertamanya ihtimamur rasul bihali ahli suffah al-fuqara. Mencermati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelakuan ahli suffah yang fakir, fuqara. Sebab tu orang belajar-belajar di pondok ni ialah fuqara, fakir. Mereka ni asnaf fuqara, asnaf fakir. Nah, sayangnya bila pergi minta zakat di pejabat zakat, pejabat zakat kata mana? Oh, maaf, tidak ada zakat peruntukan untuk pelajar pondok. Ya belik. Nah, kira duit zakat ni macam bajet belanjawan negara ada peruntukan tu peruntukan ni gitu lah. Pelajar pondok ni asnah nombor 1 tahu tak? Pelajar pondok ni asnah nombor 1. Dia duk usaha supaya hak fardu ain tu jadi fardu kifayah. Duk mengaji nahwu, sarah, ma'ni, bayan, bada', istiqaq, wada', usul fiqh, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, masalah hadis, ulumul hadis, istiqaq, wada', maqulat, mantiq. Nah, kalau tak mengaji dan tak menguasai, maka hak fardu kifayah tu jadi fardu ain. Kita semua kena mengaji habis licin. Itu. Jangan kita kata dah nak mengaji sangat, hijau lah, tak ada pitih kan. Oh, berat gitu. Nah, tak kena gitu tu. Bukan setakat pelajar pondok, tuk fakir, asnah fuqara. Tuk guru pondok, tuk asnah, tuk fakir lagi. Kalau dia tak ada mata pencarian. Boleh buka dalam kitab Buryatul Tullab karangan Syekh Daud Fatani. Nah, bahkan kalau orang mari raya, tuk guru jual kitab-kitab tuk guru ni, kita tahu tuk guru. Tak boleh. Sebab tu kewajipan atas dia. Untuk dia telaah nak mengajar, nak murid ke apa semua. Tiba-tiba akhir zaman ni pelik. Bila orang pondok pergi minta zakat, boleh pejabat zakat kata kami tak ada peruntukan untuk pelajar zakat. Ya kira zakat ni hak abah dia punya ke mana? Duit zakat ni hak bapak dia punya ke mana? Ya sepatutnya bukan pelajar pondok naik pejabat dia. Dia tu kena turun pergi ke pondok-pondok. Pergi siasat pondok-pondok. Nah, mana pelajar hak betul-betul rajin mengaji ustaz? Hak betul-betul melepaskan fardu kifayah kami semua ni. Nah, ini kami nak beri duit zakat dia. Nah, ni kami nak beri duit zakat. Tu baru betul. Ni dak pelajar pondok kena rukah. Tu belum lagi armalah anak yatim ke apa. Sama juga. Kena rukah tak? Rukah isi boreh. Salah kau jawab mari dengan kereta. Dia kata tak layak ni awak ada kereta kaya balik. Oh, pula. Sejak bila ada kereta jadi kaya ni? Nah, pelik lah ni. Nah tu, zakat mana ustaz? Pergi cari sendirilah pejabat zakat mana-mana. Malah nak royak Nah, tu. Saya bertanggungjawab dengan gapo saya cakap ni. Bukan sengaja-sengaja saya nak cakap. Nah, sebab saya daftar pondok saya ni sebab pelajar saya nak zakat Nah, you naik pejabat zakat ambil borang isi. Nah, mari cok. Nah, mari ambil tanda tangan. Naik-naik tak lulus. Sebab apa? Oh, maaf. Sekolah awak mengaji itu tidak berdaftar dengan Majlis Agama Islam. Kita pula naik jabat Majlis Agama, isi borang berapa. Bila nak boleh lulus? Jangan tanya lagu tu ustaz. Tu borang Istanbul tu. Bertahun-tahun ada tak lulus. Pula. Saya kata jangan siapa saya buka disko dah. Cepat sikit daripada buka sekolah pondok ni. Benar, tak benar. Apa sibuk babi ni berat ni. Nah. Takkan nak kena maki dulu baru cepat buat kerja ke mana? Nak maki juga baru cepat. Mari selalu bulan depan mari cek silibus pondok. Nah, 3 bulan baru lulus. Jadi 4 bulan juga. Okey. Pelajar pondok pergi ambil pula borang, isi pula. Cok, naik pergi. Tak lulus. Atas alasan apa? Oh, maaf. Kami zakat tak ada peruntukan untuk pelajar pondok. Hanya pelajar tahfiz sahaja. Ada beza Tahfiz pondok ni beza? Zakat kami ni untuk pelajar tahfiz saja peruntukan. Untuk pelajar pondok, maaf, so sorry. Tengok. Saya gerai kata sepatut awak kena bawa kitab Buryatul Tullab tu, kulit tebal tu. Nah, bawa depan dia buka, baca. Nah, kalau dia tak puas hati lagi, pom pegang atas kepala, kerah kulit dia. Nah, tahu sedap ke tak sedap. Batulah saya lepas pada tu tak ada dah. Dulu kalau orang nak mari bayar zakat, pergi jabat zakat bayar. Nah, tak payah bayar sini, nak zakat. Lah ni tak dah. Dia mau nak bayar zakat lah mari, tak ada masalah. Nah, dah tak ada peruntukan. Kogang lah. Pelajar kita asnah. Betul tak? Habis itu.
Kemudian kita sambung semula pula. Qala Imam Tirmidzi haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin wallahu a'lam wa ilmuhu atan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.